Kita masuk social media tadi. Bukan tadi dah siap ke? Tadi ada kalang tu. Oh ya ke? Tadi ada kalang. Okeylah, okeylah. Ya, Alhamdulillah, hari ini sebenarnya ucapan pengulungan ke semua, termasuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang di atas pentas tadi dia bercakap atas kapasiti juga sebagai naib presiden nombor 1 dan diikuti oleh Timbalan Presiden dan juga Presiden. Apa yang boleh saya rumuskan ialah inilah keluarga UMNO, ya. Keluarga UMNO yang mana segala kekusutan dan segala cakap-cakap dan spekulasi yang bermacam, seolah-olah UMNO ini menanti belah. Hakikatnya kita dapat lihat bagaimana harmoninya pentas Perhimpunan Agung UMNO, yang hakikatnya kalau kita lihat rata-rata tema yang kita bincangkan adalah tema mandat rakyat. Bermula daripada ucapan Timbalan Presiden, sayap-sayap dan juga ucapan dasar semalam, dan dibahaskan, kalau boleh katakan sampai semua jurucakap yang mewakili negeri dan juga sayap-sayap membahaskan berkenaan dengan keperluan untuk kita berlaku jujur kepada rakyat. Apa dia? Kita sudah pun menjanjikan bila tiba masanya kita harus serahkan kembali mandat itu kepada rakyat. Kerana kerajaan yang ada ini bukan kerajaan mandat rakyat. Ini bukan mandat rakyat. Jadi kita dulu bila berlakunya keruntuhan kerajaan PH, kita tidak ada pilihan. Waktu itu kita memang hendakkan pilihan raya. Tetapi keadaan tidak memungkinkan untuk kita adakan pilihan raya dan kita terpaksa mewujudkan kerajaan campuran. Tetapi bila kita sudah mencapai fasa endemik sekarang, bermula 1 hari bulan 4, sudah tentu yang kita harus fikirkan ialah apa nak jadi dengan negara kita. Bagaimana kita nak memastikan ekonomi itu akan terus berkembang dan terus dipacu dengan baik, mendapat keyakinan dan kepercayaan pelabur. Sebab itulah segala apa yang boleh saya simpulkan, kita telah sepakat hari ini bahawa tidak boleh tidak untuk kita berlaku jujur, bahawa kita tidak boleh selamanya menggenggam kuasa yang bukan milik kita. Kita harus serahkan kembali kepada rakyat. Dan masa dan jeda waktunya sahaja yang kita sudah sepakat tadi untuk kita menyerahkan kepada kepimpinan tertinggi, iaitu Presiden, Timbalan Presiden dan naib Presiden. Sudah tentu UMNO memahami dari segi perlembagaannya kuasa mutlak untuk menentukan sama ada pembubaran boleh berlaku ataupun tidak, itu adalah kuasa mutlak yang di-Pertuan Agong. Baginda sahaja yang mempunyai kuasa, sama ada baginda menerima, memperkenankan ataupun sebaliknya. Tetapi di peringkat UMNO sebagai parti yang mewakilkan naib presiden sebagai Perdana Menteri, sudah tentu ini adalah hasrat yang kita ambil daripada akar umbi, dan kita lihat daripada apa yang berlaku daripada PRN Sarawak, Melaka dan juga Johor, bahawa akhirnya untuk memastikan sebuah kerajaan itu stabil, negara itu lebih makmur, kita harus mengembalikan mandat itu kepada rakyat. Jadi prinsip dan pendirian kita tadi jelas. Dua perkara utama yang kita telah putuskan. Pertama, apa juga berlaku, pemilihan ini mesti diadakan selepas daripada pilihan raya. Yang kedua, mandat rakyat itu harus diperolehi, masa dan jeda waktu kita serahkan kepada Tok Fah. Jadi itulah intipati utama yang dirumuskan oleh Presiden parti dan disepakati oleh, boleh katakan, sebulat suara sidang perwakilan hari ini. Dan bagi saya apa yang telah dirumuskan ini adalah satu yang amat kita rasa lega dan amat kita rasa seronok, kerana kita berakhirnya Perhimpunan Agung UMNO dengan meletakkan satu asas bahawa seluruh kepimpinan dari peringkat atas sehinggalah ke akar umbi mestilah berpadu, mesti bersepakat. Sebelum kita bercakap soal kestabilan negara, kestabilan dalam parti itu harus kita letakkan sebagai asas dulu. Jadi itulah yang boleh saya rumuskan. Mungkin kita menyentuh sikit mengenai Datuk sebagai Menteri Pemuda. Ya. So tadi ada pengumuman mengenai gaji minimum 1,500. So mungkin bagaimana keadaan pemanfaatan masyarakat? Alhamdulillah, ini juga apa yang kita perjuangkan. Pemuda UMNO sentiasa dekat dengan suara hati rakyat. Dulu kita memperjuangkan moratorium, kita memperjuangkan KDBSP, kita memperjuangkan bantuan-bantuan yang harus diperluaskan dalam keadaan rakyat tenat.
Begitu juga dalam konteks gaji minima yang pemuda UMNO juga bersuara, kita bersetuju. Cuma mekanismenya kita boleh bincangkan, dan saya rasa apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu suatu perkara yang kita sambut dengan baik, dan mudah-mudahan kita mulakan dengan syarikat-syarikat besar ini dulu tanpa kita menafikan realitinya. Jangan kita one size does not fit all. Kita tak boleh menyamakan semua keadaan. Dia perlu membuat secara berperingkat. Tapi kita alu-alukan dan kita menyambut baik apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri, dan banyak pengumuman penting tadi yang semuanya semuanya berpaksikan kepada rakyat. Kerana UMNO ini datang daripada rakyat, UMNO harus menyantuni apa juga kehendak rakyat. Dan tadi pun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebutkan 6 garis panduan yang kita letakkan pada bulan Ogos 2021 ketika beliau kita letakkan sebagai satu-satunya calon untuk dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong sebagai Perdana Menteri. Hari ini beliau telah melaporkan report cardnya kepada parti bahawa semuanya telah dilunaskan. Dan yang terakhir adalah KWSP 10,000, kerana itu adalah salah satu tuntutan ataupun garis panduan yang kita letakkan ketika kita memberikan sokongan padu dan penuh kepada naib presiden kita sebagai calon tunggal Perdana Menteri pada waktu itu. Ya, terima kasih.